What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto. Alright, kat sini aku ada 5 announcement yang aku nak buat. First, semalam channel aku Scoverto Gamings, satu lagi channel dah upload video baru. So don't forget to check it out lepas ni. Okay, link are provided in the description. Dan bersempena bulan kemerdekaan dan birthday team Scoverto, kami di Scoverto Gamings akan belanja korang skin Mobile Legends. So cara nak menang skin tersebut, first korang wajib subscribe channel Scoverto Gamings. Second, komen which birthday yang best kat community tab Scoverto Gaming. Macam ni, klik kat sini, lepas tu klik kat sini. Korang boleh nampak posting Scoverto Gaming sini kan. Komen kat situ. Third, nyatakan ID number dan IGN Mobile Legend korang. Keempat, nyatakan skin yang korang nak. Kita akan pilih 3 komen yang terbaik sahaja. Dan juga tahniah kepada Gengar FC dan Akagami FC yang berjaya meraih the highest point dalam game week pertama Scoverto Fantasy League. Ceroy betul, aku duduk nombor 17 je. It's okay my brother, comeback is real. So hadiah akan dipostkan esok. Dan untuk giveaway yang aku announce dalam video lepas, yes, the word yang dicari adalah poneglyph. So pemenang akan diumumkan at the end of this video. Okay, so stay tune until the end of this video. And gang, bersempena bulan kemerdekaan ini juga, marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang kita bagi menghargai pengorbanan pahlawan dan pejuang kemerdekaan kita, dan bagi menyemarakkan nilai patriotik dalam diri kita. Alright, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow Facebook dan Instagram Kimi Scoverto supaya korang dapat mengikuti perkembangan terkini dari Kimi Scoverto. Join grup Telegram Scoverto Fleet supaya aku dapat wish birthday korang every month. Hantarkan video-video teori atau fakta-fakta berkenaan One Piece ke Gmail kimiscoverto@gmail.com. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime, PM WhatsApp di nombor tertera. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen Support Nakama First terbaru dan terkini, follow TikTok Kimi Scoverto supaya korang dapat mendengar teori-teori dan fakta-fakta pendek dari aku. Subscribe channel Scoverto Gaming, channel terbaru dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, hari ini aku akan bercerita mengenai Red Hat Shanks. Shanks dilahirkan 39 tahun yang lalu dan berasal dari West Blue. 30 tahun lalu ketika berumur 9 tahun, dia telah berada di kalangan Roger Pirates dengan Buggy sebagai apprentice dalam kapal Oro Jackson. Mereka berdua dilihat senang membaca surat khabar dan Shanks melihat satu berita dengan wajah sedih. Ini kerana berita itu memfokuskan pada Whitebeard Pirates. Pada ketika itu, Shanks telah pun memakai topi jerami miliknya yang sebelumnya dimiliki oleh Roger. 24 tahun lalu, Shanks memulakan pengembaraan dia sebagai Kapten Lanun dengan mengajak Buggy untuk join kru dia dan ditolak oleh Buggy. 22 tahun lalu pula, Shanks berjumpa dengan Usopp apabila berlayar berhampiran Gecko Island. 12 tahun yang lalu, Shanks yang berusia 27 tahun sampai ke tempat Luffy, dan di situ Luffy secara tidak sengaja memakan buah devil dan mendapat kuasa getah dan hilang kebolehannya untuk berenang. Sebenarnya aku ada upload video tentang persoalan kenapa world government sangat takut dengan devil fruit Luffy. So jangan lupa untuk check that video up lepas ni. Link are provided in the description. Higuma dimakan oleh Sea King pada satu insiden yang melibatkan Luffy dan Shanks. Shanks meninggalkan hometown Luffy selepas menetap di sana selama hampir setahun. 6 tahun lalu, Shanks telah mendapat status Emperor. Shanks tidak mempunyai kebolehan buah devil, jadi seluruh kuasa dan kekuatan dia adalah berdasarkan kebolehan fizikal, haki dia dan senjatanya. Dia adalah salah satu swordman terhebat dalam siri One Piece. Sebagai bekas ahli Roger Pirates, Kapten kepada Red Hat Pirates dan satu daripada 4 orang yang bergelar Emperor di New World, Shanks dikenali sebagai salah satu dari 4 pirates terkuat di dunia. Bagaimanapun, masih banyak perkara tentang Shanks, power dan ability masih belum diketahui secara details. Shanks adalah yang termuda dalam kalangan 4 Emperor dan telah pun sama level dengan Emperor lain yang lebih berpengalaman seperti Kaido, Charlotte Linlin dan juga Whitebeard yang disegani sebagai the strongest pirates di dunia. Rockstar juga menggunakan nama Kapten dia ni untuk menyampaikan pesanan kepada Whitebeard tentang kepentingan surat yang dia dah hantar kepada Whitebeard. The Five Elders juga telah menyatakan yang Shanks
antara orang yang ada kebolehan yang tiada pada kebanyakan orang, iaitu untuk menghentikan Teach. Admiral Akainu yang telah berlawan dengan ramai orang, beberapa Division Commander Whitebeard dan Warlords untuk menuju kepada Luffy, tetapi tidak berani mencabar Shanks apabila Emperor itu muncul. Members dari Worst Generation seperti Eustace Kid, Scratchman Apu dan Basil Hawkins perlu menjadi ally kepada satu sama lain untuk mempunyai kemungkinan peluang untuk overthrowing Shanks. Sebagai seorang dari 4 Emperor, nama Shanks boleh dikira agak besar dan dibuktikan oleh Buggy yang menegaskan dia mempunyai hubungan persahabatan dengan Shanks, dan itu adalah antara perkara yang membuatkan banduan Impel Down respect kepada Buggy. Tambahan pula, Buggy yang tidak segan silu menggunakan nama Shanks dan bekas kaptennya iaitu Goldie Roger mendapat lebih banyak penghormatan dan disegani oleh banduan-banduan tersebut. Malah situasi yang apabila Buggy dilihat bercakap secara lantang dengan Shanks dilihat sebagai bukti kekuatan Buggy kepada mereka yang tidak sedar Shanks dan Buggy memang selalu bercakap sebegitu, tapi disalah anggap dan kelihatan seperti Buggy tidak mempunyai perasaan takut kepada Yonko. Shanks mempunyai kekuatan dan kebolehan yang cukup untuk menghentikan perang di Marineford dengan hanya kata-katanya sahaja. Bila Shanks bagi tahu yang pertempuran telah berakhir, tak ada seorang pun yang berani mencabar dia, walaupun pihak Marine yang mempunyai semangat di tahap berbeza selepas kematian Ace dan Whitebeard. Malah si Blackbeard yang telah memusnahkan sebuah pulau selepas di offer untuk bertarung dengan Shanks menolak untuk berlawan dan membuat keputusan untuk pergi dari sana atas alasan terlalu awal untuk dia dan kru dia untuk berhadapan dengan Shanks. Sengoku sendiri beri arahan untuk tamatkan perang dan akan bertanggungjawab untuk memberi penghormatan terakhir kepada Whitebeard dan Ace selepas disuruh oleh Shanks. Nampak kat sini yang walaupun dia seorang pirate, tapi Sengoku sendiri respect pada Shanks seperti dia respect pada Whitebeard. Dia juga mempunyai cukup pengaruh untuk berjumpa dengan The Five Elders yang sudah seperti leader kepada world government yang sepatutnya anggap Shanks sebagai musuh. Menurut Brand New menyatakan salah satu kemampuan terhebat Shanks adalah leadership dan karismanya yang membolehkan dia mendapat kepercayaan, kesetiaan dari individu-individu yang sangat-sangat talented dan berpengaruh di semua 4 lautan dan Grand Line dan merekrut mereka untuk menjadi kru Red Hat Pirate. Kru yang paling menyerlah adalah officernya Ben Beckman dari North Blue, Yasop dari East Blue dan Lucky Roo dari Soft Blue. Ini menjadikan kru Shanks sangat balance, sukar ditumpaskan, mampu bersaing dengan tentera yang besar seperti kru Charlotte Linlin, The Big Mom Pirates, Kaido, The Beast Pirate dan Edward Newgate, The Whitebeard Pirate. Shanks ada kekuatan fizikal yang luar biasa dan dia juga pernah menjadi rival kepada Mihawk, si Master Swordman yang juga dengan kekuatan luar biasa dan menjadi mimpi ngeri kepada Zoro. Walaupun hanya mempunyai satu tangan, Shanks mampu menerapkan kekuatan yang luar biasa pada pedangnya dan mampu berlawan dengan Whitebeard, si lelaki berbadan besar yang mampu mengalahkan Giant serta seluruh Marine Officer yang kuat dan berkemahiran tinggi. Dengan menggunakan fizikal dia yang digabungkan dengan armament Haki, Shanks mampu untuk bertahan serangan Magma Feast oleh Akainu yang merupakan serangan yang sangat-sangat kuat dan ekstrim yang mampu membakar enemy yang kuat seperti Jinbe, Ace, Marco dan juga Whitebeard sendiri. Shanks mempunyai daya tahan yang tinggi dan mampu menahan kesakitan dengan bersahaja. Malah selepas satu tangannya hilang akibat menghalang serangan Sea King yang ingin menelan Luffy, Shanks masih tenang dan sedarkan diri walaupun dia mengalami pendarahan yang teruk dan masih mampu menggunakan Conqueror's Haki untuk menghalau Sea King tersebut. Sebagai bekas rival kepada Mihawk yang dikenali sebagai World's Greatest Swordsman, Shanks sendiri merupakan seorang swordsman yang powerful. Antara bukti kehebatan swordsmanship Shanks adalah apabila Shanks mampu menahan serangan dari Whitebeard dengan hanya satu tangan. Selain itu, Shanks juga cukup kuat dan mampu untuk bertahan dari serangan Magma Fist Akainu dengan hanya menggunakan pedangnya dan armament Haki. Shanks adalah di antara golongan yang mampu menggunakan ketiga jenis Haki, di mana golongan ini sangat sedikit bilangannya di dunia One Piece. Malah Whitebeard memuji penggunaan dan kawalan Haki oleh Shanks apabila dia melawatnya. Shanks boleh menggunakan Conqueror's Haki. Selepas menyelamatkan Luffy dari Sea King, Shanks menaklukkan Sea King tersebut dengan satu renungan kemarahan yang tajam menggunakan kebolehan ini. Kemudiannya apabila Shanks menuju ke kapal Whitebeard untuk berjumpa mereka, ramai dari kalangan kru Whitebeard merasakan aura Haki Shanks dan kapal itu sendiri mengalami kerosakan-kerosakan kecil akibat kemunculan Shanks. Kru Whitebeard merasakan aura Shanks kerana superiornya Haki beliau. Oda ada mention dalam SBS yang Shanks mampu knock out 100,000 pirates dan fishmen di Fishman Island Arc dengan menggunakan Conqueror's Haki miliknya, sementara Luffy mampu untuk knock out 50,000 orang.
perang. Shanks ada penguasaan armament haki yang hebat dan ditunjukkan dalam battle di Marineford apabila dia menggunakan haki pada pedangnya untuk blok tumbukan magma dari Akainu. Walaupun nampak simple je blocking tu, tapi kita kena tengok balik efek tumbukan magma Akainu tu yang mampu untuk burn musuh yang powerful seperti Ace, Jinbei dan malah Whitebeard sendiri. Shanks ada kebolehan untuk menggunakan observation haki dan dapat dilihat dia gunakan di kapal Whitebeard ketika dia mengelak bekas air yang besar gedabak yang dibaling oleh Whitebeard ketika diorang berjumpa. Sebelum ni aku ada buat satu video teori tentang Shanks ni, so mungkin korang berminat untuk tahu lebih lanjut tentang Shanks, so korang boleh tengok video tu ya. Link are provided in the description down below. Alright gang, momen yang dinanti-nantikan, pengumuman giveaway jatuh kepada tahniah kepada pemenang. So insyaAllah lepas ni aku akan buat lagi giveaway. Dan kepada yang nak join giveaway, jangan lupa untuk join grup Telegram supaya senang untuk aku pilih dan senang untuk aku nak contact. And gang, before I end, sedikit renungan. Rasa tertekan, stres, itu hanyalah datang dari benak pemikiran kita. Kerana kita memikirkannya hanya sebentar, ianya tidak akan menjadi masalah buat kita. Tetapi jika kita tidak memikirkan hal itu, kita membawa tekanan itu dalam jiwa kita. Itu yang akan membuatkan kita rasa tertekan, stres, sehingga menyebabkan kita tidak tahu untuk berbuat apa-apa. Jika kita memikirkan selama seharian, kita pasti dan pasti akan merasa lumpuh, lemah, tidak bermaya untuk melakukan apa-apa pun. Remember my brother, jangan terlalu memikirkan perkara yang telah berlalu. Yang lalu biarkan ia pergi, kerana ianya tidak akan kembali. Just move on my brother, move forward. Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. You just put the past behind you, learn from it and grow stronger. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi